Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yang ni maknanya taman-taman syurga. Maka harap-harapnya di dunia Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurganya. Maka harap-harap nanti di hari akhirat kelak Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kuliah pengajian kita yang lama, bukan lama, terlalu lama. Kita tangguh dengan PKP-nya, dengan ustaz tak datangnya, macam-macam hal kan. Jadi kita sambung insya-Allah. Tak apa, kita tetap istiqamah, tetap teruskan. Walaupun lambat ke macam mana ke, tetap kita belajar pelan-pelan. Jadi kita sambung kitab kita Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Seingat saya lah, saya pun tak ingat juga. Seingat saya kita habis dah syarah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita nak sambung seterusnya, iaitu syarah Alhamdulillah. Pada kitab kita ni bahagian muqaddimah depan sekali tu saya bacakan dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, alhamdulillahillazi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatihi wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyatihi. Yang maknanya bermula segala puji tertentu bagi Tuhan yang mewajib ia atas segala hamba-Nya akan mengenal sifat ketuhanannya, dan melazim ia akan mereka itu takut akan Dia dan mendiri akan hak rububiyahnya. Baik. Jadi malam ni kita nak tengok kalimah alhamdulillah tu sahaja, insya-Allah. Tengoklah mana kesempatan yang ada. Baik, pada kalimah alhamdulillah ni sebenarnya kita nampak dia macam satu kalimah. Kan? Kita nampak macam satu kalimah. Tapi bila kita mengaji, sebenarnya bukan satu kalimah, tetapi di dalamnya itu ada 3 kalimah. Nampak satu, rupanya ada 3. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji? Tentulah tak sama. Orang yang tak mengaji, dia nampak alhamdulillah tu satu perkataan je. Tapi kalau orang mengaji, dia kata alhamdulillah bukan satu perkataan, tapi alhamdulillah tu ada 3 perkataan dalam dia. Mana 3 tu? Yang pertama perkataan alhamdu, yang kedua li, yang ketiga Allah. Jadi alhamdu li campur Allah, jadilah bunyinya alhamdulillah. Kita nak pergi satu-satu. Kataan yang pertama alhamdu, alif lam ha mim dal, macam dalam kitab tulis. Asal perkataannya hamdun, 3 huruf sahaja, ha mim dal, hamdun. Hamdun tu maknanya puji, kan? Lepas tu ada orang nama Hamid, tu pujilah, tu makna nama dia tu. Hamdun tu makna puji. Kalau tengok nama Nabi kita pun Muhammadun, cuma tambah mim je kat depan dia. Hamdun tu tambah mim kat depan, bunyi Muhammadun, maknanya yang terpuji. Tu nama Nabi kita Muhammad. Nah, jadi makna asalnya hamdun, puji. Jadi bila perkataan tu, kalau dalam bahasa Arab, kalau perkataan tu tak ada alif lam kat depan dia, maka isim itu dipanggil isim nakirah. Atau makna mudah fahamnya orang awam macam kita, maknanya itu makna bermakna umum. Jadi hamdun tu makna puji, puji tu umum. Umum tu maksudnya boleh jatuh pada siapa-siapa lah. Nak puji orang boleh, puji, tak kira lah puji siapa, puji makhluk, puji bini dia ke, puji Perdana Menteri ke, puji tak kira nak puji siapa. Mana kata umum, puji kucing ke, puji binatang ke, puji bukit ke, puji langit ke, itu hamdun, puji umum. Tetapi kalau perkataan tu ditambah sebelumnya itu alif lam, maka perkataan itu bukan jadi umum dah, tetapi dia jadi khusus. Itu dipanggil isim ma'rifah, maknanya dah jadi khusus. Contoh. Kalau perkataan masjidun, tak ada alif lam depan dia, masjidun mim sin jim dal, masjidun. Masjidun maknanya mana-mana masjid, umum. Boleh jadi masjid Nurul Huda Manong, boleh jadi masjid mana, masjid Kuala Kangsar, boleh jadi masjid Ipoh, boleh jadi masjid Putrajaya, masjid wilayah, boleh jadi bukan sakat dalam Malaysia, kat Arab sana Masjidil Haram boleh, Masjid Nabawi boleh, mana-mana masjid. Tetapi bila perkataan itu ditambah alif lam depan dia, jadilah dia al-masjidu. Kemudian dal tu tak boleh tanwin dah, kena buang tanwin dia, tinggal satu baris je. Asal masjidun tanwin dhammah, kan? Bila letak alif lam, tanwin tu buang, tinggal satu je dhammah dia, jadi al-masjidu. Bila sebut al-masjidu, maknanya masjid itu bukan lagi umum,
tapi masjid itu masjid yang dimaksudkan ataupun khusus, ataupun dengan mudah bahasanya kita sebut masjid itu, masjid yang ditunjuk, masjid yang dimaksudkan. Tu maksud dia. Boleh tak ni? Dia kata ke benda lah ustaz cerita. Nak, tu kata ilmu. Kan senang kan tak? Tak apalah, pelan-pelan mengaji. Cuma nak terang makna dia lah. Jadi hamdun tu puji umum, puji siapa-siapa boleh. Tapi bila letak alif lam kat depan, dia tak boleh jadi dun lah belakang. Hamdun bukan dun lah. Buang tanwin tu, bubuh domah satu baris je. Jadilah letak alif lam depan, alhamdu. Bila sebut alhamdu, maknanya puji tu bukan umum dah. Puji tu khusus, hanya tertentu sahaja. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab ni, bahagian terjemahan, kan, dia tulis alhamdulillahillazi bahasa Arab tu, lepas tu bawah dia tulis terjemahan dia kan. Cuba baca. Dia tulis situ, bermula segala puji tertentu. Ada perkataan tertentu. Tertentu tu ambil alif lam tu. Jadi alhamdu tu maksudnya puji tu tertentu pada sesuatu saja, pada satu je, bukan pada umum dah, bukan pada siapa-siapa dah, tapi pada satu je. Satu tu siapa? Allah lah. Jadi maknanya puji ni tertentu bagi Allah. Alhamdu. Itu maksud dia. Kemudian kita tengok perkataan seterusnya, perkataan li, lam dengan baris bawah li. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kalimah ni, alhamdulillah ni kan, ataupun kita tengok dalam Quran pun sama, dalam suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ejaan alhamdulillah, nama Allah tu tak ada alif, betul tak? Bukan dia tercicir, sagi dia pergi buat pandai, dia ambil pen dia pergi tulis, tak ada alif ni dia tulis. Kau nampak bingung, nampak? Jangan kita tambah, memang macam tu dah. Sebab apa tak ada alif? Ada sebab dia. Kan? Sebab sebenarnya itu perkataan li, lam baris bawah, satu huruf ke? Lam baris bawah, li. Li ni dalam bahasa Arab, maksud li ialah untuk ataupun bagi pun boleh kan. Nak makna untuk pun boleh, nak makna bagi pun boleh. Itu makna li. Jadi bila alhamdu kita faham dah, puji tertentu. Li maknanya bagi. Jadi puji tertentu bagi. Bagi siapa? Barulah masuk kalimah Allah, alif lam lam ha Allah. Barulah jadi puji tertentu bagi Allah. Itu maksud alhamdulillah. Cumanya dah kalau ada Allah mana lagi alif ni? Sebab dia sudah digabungkan. Kan kalau kita tulis dengan tulisan alhamdu, lepas tu kita tulis lam sahaja, lam baris bawah li, lepas tu tambah alif lam lam ha Allah. Kalau gabungkan li dengan Allah bunyi apa? Lillah. Takkan li Allah kot. Lillah. Jadi bila lillah, ulama ringkaskan tulisan, dibuang perkataan alif, maka terus masuk lam lam ha, alhamdulillah. Selesai. Sebab itulah perkataan tu jadi begitu. Jadi makna dia puji tertentu bagi Allah. Jadi alhamdu ni bermaksud puji atau puji-pujian. Dari segi bahasa ia bermaksud memuji dengan lidah. Alhamdu ni maksudnya pujian yang digunakan puji itu dengan menggunakan lidah, dengan penuh kerelaan hati terhadap suatu perkara yang baik. Maknanya dia merelakan hatinya untuk memuji Allah Ta'ala itu dengan lidah. Maknanya kalau dia terpaksa tak jadi puji. Kan? Orang letak pistol atas kepala dia, kata sebut alhamdulillah. Dia sebut alhamdulillah tu tak boleh apa-apa. Sebab dia jadi terpaksa. Dia nak puji Allah ni dengan kerelaan hati. Memang hati dia memang nak puji Allah. Barulah boleh pahala. Maksud gitu. Sebab dengan niat. Contohnya memuji akhlak seseorang yang bersopan santun dan dermawan. Puji juga boleh kepada makhluk, bukan mesti hanya semata pada Allah. Boleh juga kepada makhluk, tetapi hakikat puji kembali pada Allah. Itu maksud dia. Bercakap boleh, tak ada masalah. Kita puji, oh bagusnya dia, dermawannya dia kan? Sebab selalu bubuh duit dalam tabung, walaupun RM1 je, tapi selalu orang puji. Puji itu tak ada masalah. Tetapi hakikatnya puji itu akan kembali kepada Allah juga.
Itu maksud dia. Dari segi istilah pula, ia bermaksud memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah, atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain. Baik. Tadi itu dari sudut kefahaman umum. Kita kata kita memuji sesuatu, memuji makhluk dan sebagainya. Tetapi ingat, kembali hakikat puji itu pada Allah. Itu dari segi zahiriah. Adapun dari segi batin, dalaman hati kita, kita kena nampak semua ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Tak boleh nampak pada makhluk langsung. Sehebat mana pun makhluk tu, hakikat Allah lah yang hebatkan dia, bukan makhluk tu hebat. Itu dalaman kita, hati. Adapun nak cakap mulut, boleh kita puji makhluk tu. Kata bagusnya hang, cantiknya hang, rajinnya hang. Tu tak apa cakap. Tapi kita kena faham, cantiknya Allah yang bagi dia cantik, rajin dia Allah yang bagi dia rajin, bagus dia Allah yang bagi dia bagus. Baru tak jadi taksub. Ini taksub bukan main taksub. Bagusnya tun, dia kata. Nampak? Berapa kali jadi Perdana Menteri. Hebat dia. Tun tu bagusnya, puji. Sampai melebih-lebih puji. Hebat tak mana? Sangat hebat. Orang kalau hebat, tak adalah buat parti sendiri, kena tendang sendiri. Dia buat parti dia kena tendang. Dah hebat, lah mana hebat. Lepas tu jangan kita nampak hebat tu taksub pada orang. Biar nampak hebat tu daripada Allah. Mu nak suka-suka, tak ada masalah. Tapi jangan taksub. Jangan nampak segala-galanya dia. Tak ada orang lah paling bagus jadi Perdana Menteri melainkan dia. Habis rosak tau. Boleh rosak akidah, jangan main-main. Takut-takut mati kafir. Sehebat-hebat pemimpin Muhammad Rasulullah. Tak ada orang lain. Lain tu semua cikai belaka. Yang paling hebat, paling sempurna dalam memimpin hanya Nabi Muhammad seorang sahaja. Kemudian disusuli dengan nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Adapun pemimpin negara mana pun atas muka bumi ni tak sehebat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kita kena pegang begitu. Mu nak taksub dengan Nabi tak apa, tak ada masalah. Nak taksub dengan orang lain tak boleh. Tapi sekadar-kadar taksub dengan Rasulullah sekadar dia makhluk. Jangan sampai menyembah Nabi. Hanya yang disembah hanya Allah. Seperti mana berlaku peristiwa kewafatan baginda Nabi. Bila Nabi wafat, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia mula-mula tu dia sukar nak terima bahawa Nabi dah wafat. Dia sukar nak terima tu bukan sebab dia tak beriman, tapi sebab Sayyidina Umar ni terlampau mencintai Nabi, terlampau sayang sangat dengan Nabi. Jadi bila dengar Nabi dah tak ada, Nabi dah meninggal, dia cakap terlampau sedih. Akhirnya dia kata, jangan kata Nabi dah tak ada. Siapa kata Nabi tak ada, aku pancung kepala dia. Sayyidina Umar marah. Jadi tak ada siapa berani nak cakap, melainkan seorang, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Umar, mari sini, duduk kamu. Sayyidina Umar ikut, duduk dia. Nah kali Sayyidina Abu Bakar kata apa? Man kana ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Tapi kalau kamu menyembah selain daripada Allah, kamu menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad itu makhluk dan dia adalah akan mati juga, dan akhirnya sudah wafat pun Nabi. Maknanya makhluk semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Yang tak mati, Allahu hayyun la yamut. Allah yang hidup dan takkan mati. Jadi kita nak teruja dengan Nabi boleh, tak ada masalah. Cuma jangan sampai angkat Nabi seperti Tuhan macam orang Kristian mengangkat Nabi Isa alaihissalam sampai jadi Tuhan. Itu baru rosak akidah. Tapi kalau paling sayang dalam hati ni Muhammad, paling kita cinta ni Muhammad, itu tak salah. Sampai nak pakai cincin ada nama Nabi, nak pakai baju nama Nabi, nak ikut macam Nabi, semua nak ikut Nabi, tak ada masalah. Sedang ikut YB pun tak salah, petang lagi ikut Nabi. Cuma jangan kita letak orang yang paling hebat atas muka bumi ini selain daripada nama Nabi Muhammad SAW.
Mesti Nabi lah orang paling hebat dalam iktikad hati kita. Tapi kalau kita pegang dalam hati kita ni orang lain selain daripada nama Muhammad, jadi kafir dia. Dalam hati dia kata, aku dalam hati aku ni orang paling hebat sekali, ketua kampung aku. Tak jadi apa? Kafir. Tak kira siapa pun. Bukan ketua kampung tu kafir, dia tu jadi kafir. Sebab apa? Sebab dia letak ketua kampung dia paling hebat. Nah, kalau ketua kampung dia rasa paling hebat, kalau letak pemimpin negara, Sultan Agong lagi tak kira siapa-siapa. Itu sultan dan tak dia. Sultan agung-agung lah, Perdana Menteri lah. Tapi pemimpin paling besar Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis Nabi kata, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Pemimpin anak Adam, makna anak Adam ni seluruh manusia. Nabi Muhammad lah pemimpinnya. Wa awwalu man yanshaku anhul qabru, dan akulah orang yang bangkit dulu daripada kubur. Orang lain semua tak bangkit lagi. Nabi bangkit dulu nanti di padang mahsyar. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', dan akulah orang yang akan mula-mula sekali diizin oleh Allah untuk bagi syafaat. Mana ada orang lain sehebat Nabi. Pemimpin negara mana pun, sehebat mana pun dia hanya boleh berkuasa atas tanah jajahan kekuasaan dia. Perdana Menteri Malaysia berkuasa di Malaysia. Masuk sempadan Singapura, dia tak ada kuasa. Sebab apa? Sebab dia Perdana Menteri Malaysia. Dia tak boleh bagi arahan kepada tentera Singapura. Sebab dia boleh bagi arahan pada tentera Malaysia, sebab dia Perdana Menteri Malaysia. Begitu juga Perdana Menteri Singapura. Hebat macam mana pun, dia masuk je Johor, dia tak boleh, dia tak ada kuasa. Dia cuma dihormati sebagai Perdana Menteri negara jiran, tapi dia tak ada kuasa. Nampak? Makna lekeh lah. Walaupun hebat dah jadi Perdana Menteri, tapi baginda Nabi Muhammad SAW, jejaklah di mana pun bumi dia pijak, disitulah dia pemimpin. Pergilah mana pun, ke mana negara pun dia pergi, tetap kita semua duduk di bawah payung dia. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi Muhammad. Nampak? Mana besarnya baginda Nabi SAW. Itu biar kita nak tanam di dalam hati kita. Tolong ajar kepada anak-anak, cucu cicit kita semua. Janganlah nak tidur tu pergi baca cerita sang kancing dengan sang anak, ada faedah benda. Ni nak buaikan anak dicerita tentang Nabi, buka buku. Tak pandai cerita tak apa, beli buku kat kedai kitab, beli buku cerita tentang Nabi, bacakan. Supaya budak tu nanti lama-lama sok dia akan tanya, ayah, Muhammad tu siapa? Apa kita cerita? Muhammad tu Nabi kita, dia sayang kat kita. Nanti di hari kiamat sok dia akan tolong kita. Jadi kita kena pertahankan dia, gini cerita. Baru timbul rasa kasih. Ni budak kecil lagi buka TV dah, tengok Raja Lawak lah, tengok joget-joget lah. Kali yang dalam hati dia siapa? Artis lah. Dia tak kenal Nabi dia. Betul tak? Tanya budak-budak muda sekarang ni, memanglah nama Nabi mungkin dia ingat lagi Muhammad. Kita tanya nama ayah Nabi, tak boleh tahu dah. Muhammad bin apa? Muhammad bin ayah pada Muhammad. Dia tak tahu nama ayah Nabi. La ilaha illallah. Ada sungguh. Tu belum tanya nama isteri-isteri Nabi, belum tanya nama anak-anak Nabi. Belum tanya yang lebih dalam, belum tanya Nabi lahir bila, belum tanya Nabi wafat bila. Sampai tak tahu. Tapi kalau tanya bab pemain bola, ingat tak? Hafal. Boleh sebut seorang-seorang, jiran pemain tu pun dia tahu siapa. Oh, punya dahsyat. Sebab apa? Sebab dalam hati anak-anak muda hari ni dimasukkan dunia-dunia hiburan. Sonok dia tahu. Dia tak tahu bahawa kiamat semakin dekat. Kita nampak COVID ni macam mana? Orang kafir dia nampak COVID ni sebagai apa? Dia panggil sebagai fenomena. Dia kata ni wabak standard lah, selang berapa tahun akan datang penyakit, fenomena. Dia anggap biasa je. Tapi bagi orang beriman, bila dia tengok benda wabak ni, dia pandang apa? Dia akan kata dunia ni sudah tidak lama. Ada nampak petanda bahawa maknanya dunia sudah di akhir zaman.
Itu orang beriman. Tapi kalau orang jenis tak ada iman, dia nampak apa? Dia nampak fenomena. Sebab tu tengok satu hari nanti, bila matahari terbit sebelah barat, akan ada golongan yang akan selfie, ambil gambar tengok matahari sebelah barat. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak ada, dia kata, "Ui, matahari naik sebelah barat lah. Lama power, tak pernah." Dia kata. Padahal dia tak tahu bila matahari naik sebelah barat, itu tandanya habis. Nah, sudah tak bertaubat, sudah tidak berguna. Amal ibadat sembahyang pun Allah tak ambil kira dah. Kan? Tak ada apa dah. Sebab habis dah. Tapi bila orang jenis tak mengaji, ada nampak ini fenomena alam gitu je lah. Dia anggap biasa je. Kita tak mahu macam tu. Baik. Jadi ini adalah puji kepada Allah. Mengakui dengan keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah. Kita mengaku apa saja nikmat yang kita kecap, semuanya daripada Allah. Jangan langsung nampak apa pun nikmat itu daripada makhluk. Hati-hati, jaga-jaga. Cek balik diri kita. Jangan langsung ada nampak apa yang kita dapat ni, tak kiralah sama ada dalam bentuk kebaikan atau dalam bentuk kemudaratan, semuanya daripada Allah. Pegang situ kemah-kemah. Sebab tu saya cakap, penyakit coronavirus ni sebenarnya bukan ujian penyakit. Bukan ujian penyakit, tetapi dia adalah ujian akidah bagi umat Islam. Sebab kalau penyakit ni datang dan pergi. Katalah contoh, takdir kata corona ni selesailah hujung tahun ni, habis dah, clear. Bukan setakat Malaysia, seluruh dunia dah tak ada dah, habis dah, kosong, zero. Tak ada dah penyakit, tak ada dah orang sakit, tak ada siapa yang mati dah sebab corona, habislah, selesai. Jangan kita sonok sangat. Kita pun sonok dah, buat pesta siap kerana corona sudah habis. Tutup tahun depan Allah hantar koroni pula ni. Penyakit ni tuan-tuan datang dan pergi. Datang penyakit corona, dia akan pergi. Datang pula penyakit lain. Sebelum corona pun macam-macam penyakit dah ada. Dan jangan kita nampak corona je yang boleh bawa mati. Dah gaut kita, go out. Cing manis, sakit jantung. Macam-macam lagi penyakit. Jadi yang sebenarnya bukan masalah penyakit. Kita ikhtiar pakai mask, semayang jarak, tengok temperature dan sebagainya, itu kita ikhtiar. Tetapi hakikat yang sebenarnya ialah Allah nak uji keyakinan kita di dalam hati. Kamu nampak siapa bila penyakit ni datang? Sebab tu ada orang jenis, dia berkata apa? Dia kata, kalau selagi tak jumpa vaksin lah, mampu kita. Selagi vaksin tak jumpa, penyakit ni tak selesai ni. Kalau kafir yang cakap tak salah, lantak dia kafir pun. Tapi ni orang Islam cakap. Mana keyakinanmu pada Allah? Ingat, yang turunkan wabak Allah, yang boleh angkat wabak pun Allah semata-mata. Tak ada siapa boleh angkat wabak ni melainkan Allah. Aduh. Ingat, apa saja yang kita dapat Allah yang beri. Apa saja yang Allah angkat pun semuanya Allah saja yang boleh buat. Tak ada siapa orang lain boleh buat. Pegang situ kemah-kemah. Jadi sehebat mana pun mana-mana negara akan keluarkan vaksin, ubat, penawar dan sebagainya, kalau Allah kata tak sembuh, takkan ada ubat boleh sembuh melainkan Allah yang kata sembuh. Pegang situ kemah-kemah. Barulah ini umat tauhid nama dia. Barulah akidah kita betul. Sebab apa? Sebab yang masalah kita yang besar bukan sebab penyakit. Masalah kita yang besar bukan sebab mati. Sakit tak sakit, mati tetap datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Macam mana kita jaga kesihatan pun penyakit datang. Orang yang paling jaga kesihatan siapa dia? Doktor pakar kesihatan. Bukan doktor biasa, doktor pakar. Doktor pakar kesihatan. Goreng burger dia perah, bagi minyak nitik. Tak nak ada minyak langsung. Tak main makan daging-daging apa, makan sayur je. Jaga betul makanan dia. Dalam dia duk jaga makanan, dia mati tak mati? Mati. Doktor pakar sakit jantung mati sakit jantung. Betul tak?
Doktor pakar tulang mati tercekik tulang. Nak ceritanya mati tetap mati. Sehebat mana pun mau jaga mati tetap mati. Jadi masalah sebenar bukan masalah mati. Kita jaga ke tak jaga, kita tetap kena menghadapi mati. Nampak? Jadi bukan mati yang satu masalah. Yang masalah mati dalam apa, tu baru masalah. Sebab tu Tok Khatib selalu sebut dalam khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang tu masalah besar kita. Adakah kita tepuk dada kita tanya iman masing-masing? Adakah esok kalau aku mati sebagai orang Islam ataupun tidak? Jangan overconfident. Sekarang ni saya geng masjid apa Ustaz? Mesti mati pun. Mati sebagai orang Islam? Belum tentu. Belum tentu. Baca dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Dalam kitab tu dia ada cerita satu orang tok wali, nama dia Basisah. Nah, kuat beribadat. Dalam kitab cerita, anak murid saja boleh terbang. Kalau anak murid boleh terbang, tok guru, nah macam roket dulu nampak. Nah, hebat, makna kata amalan hebat sampai Allah berikan karamah pada dia. Hebat tok wali besar, bukan wali kecil-kecil, wali besar. Kan? Akhirnya dia diuji oleh Allah. Hantar seekor je iblis, bukan banyak, seekor je iblis kacau dia. Kacau. Akhirnya pendek cerita, dia rogol seorang perempuan, kemudian mula dia minum arak, kemudian dia rogol seorang perempuan, kemudian dia bunuh orang. Last kali ending dia masa nak mati sebagai kafir. Pada tok wali pun boleh mati kafir, apatah lagi macam kita tok wali. Maknanya supaya timbul sedikit kerisauan. Jangan kita overconfident. Konon-konon kita jenis hari-hari pergi masjid, confirm mati beriman. Belum tentu. Kalau iman ni tak dijaga dengan betul, maka kita juga akan tersasar, tersalah arah. Macam mana nak jaganya? Jaganya dengan ilmu. Tindakannya dengan amal. Kena ada dua-dua. Mengaji, kemudian amal apa yang kita mengaji. Mengaji saja tanpa amal tak boleh pahala. Kalau beramal tanpa ilmu, amalnya takut jadi salah, pun tak boleh pahala juga. Jadi yang nak ilmu dan amal. Barulah kita boleh berdiri tegak dalam agama. Macam mana jasad kita boleh berdiri dengan sebab ada kaki kanan dan kaki kiri, barulah badan boleh tertegak. Begitu jugalah ibadat kita boleh tertegak dengan sebab ada ilmu dan amal. Berdiri sebelah kaki saja tumbang. Begitu jugalah berdiri atas ilmu saja tanpa amal tumbang. Berdiri atas amal saja tanpa ilmu pun tumbang. Jadi yang naknya dua-dua. Buat bagi elok betul. Jadi biar nampak segala nikmat ni semuanya datang daripada Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Hanya Allah sahaja. Segala nikmat, apa pun nikmat lah. Apa pun nikmat. Kita dapat apa nama tu? Bantuan apa? Bantuan rakyat. Kerajaan bagi kan. Tak apa nak sonok, tak apa. Terima kasih kerajaan dapat bantuan, sonok. Nak melompat pun tak apa. Tapi ingat, bantuan ini hakikatnya daripada Allah, bukan kerajaan. Kerajaan tu sebagai paitnya saja, tempat lalu, asbabnya saja. Bila jadi asbab, kita tak taksub kan. Contoh, saya buat cerita contoh. Anak dia bagus lah. Bukan bagus macam mana, anak dia belajar tinggi. Anak belajar tinggi, cerdik, pandai lah. Akhirnya bila keluar universiti tu, anak dia kerja dapat gaji besar lah, pangkat besar, jawatan besar. Gaji je kat 10,000 gaji. Jadi bila anak gaji 10,000, dia bagi kat mak ayah dia bulan-bulan kat 3,000. Dah gaji 10,000. Tu baru pokok, belum campur tambahan-tambahan elok. Jadi bagi kat bapaknya 3,000 sebulan. Tak senyum apa? Senyum lah. Sampai telinga senyum.
Nampak? 3,000 sebulan. Pergi kedai kopi mana semua sembang. Anak aku bagi 3K. Nampak? Sonok lah dia. Tak apa, tak ada masalah nak sonok. Tak apa, anak bagi kan. Bukan salah. Duit halal, bukan duit haram. Tiba-tiba satu hari anak dia balik ke rumah. Balik dia pun lepas habis kuliah maghrib kat masjid, nak mayang isyak, baliklah rumah naik motor. Walaupun bulan-bulan 3,000 naik motor expire je. Itu pun ketuk kepala baru nyala lampu. Nampak? Apalah dia balik rumah, tengok ada kasut perempuan dekat depan pintu rumah. Bini 4 tahun dah mati. Anak ada seorang tu je lelaki. Macam mana pula ada kasut perempuan ni? Pelik. Dia pun masuk tengok anak lelaki dia tengah peluk dengan budak perempuan kat dalam rumah, tengah tengok TV kan. Bapak pun tegur. Bapak jenis pergi masjid kan. Bapak tegur, apa ni bawa budak perempuan ni? Dah menikah ke belum ni? Macam mana ni? Bapak tak tahu cerita pun. Kamu bawa budak perempuan apasal ni, datang rumah siap peluk bagai ni. Bapak marah, melenting. Bapak buh kopiah atas kepala kan. Anak pun kata, bapak, jangan banyak cakap lah. Banyak cakap 3,000 potong. 3,000 potong. Bila dengar 3,000 potong, macam mana bapak? Tak apa. Buat macam rumah sendirilah ya. Buat macam rumah sendiri. Awak tak kisah dah bapak. Sebab apa? Sebab dia pandang 3,000 anak dia bagi. Tapi kalau dia pandang 3,000 tu Allah yang bagi, dia berani tak berani tegur anak dia? Berani? Apa ni? Tegur anak. Anak berkata, ayah jangan cakap banyak. Tiap-tiap bulan saya bagi 3,000. Lantak hang lah nak bagi 3,000 tu. Hang tak bagi pun Allah jamin rezeki aku. Makan minum aku Allah jaga. Bukan hang. Hang bagi pun tak apa, hang tak bagi pun aku tak heran lah. Baru tu nama bapak. Ini dak. Allah. Sebab apa? Sebab dia tak nampak datang dari mana rezeki. Ni pentingnya pengajian, pentingnya ilmu supaya kita lurus kan. Ini jadi mufti, jadi ulama, jadi tok guru takut dengan kerajaan. Kerajaan betul kita junjung. Kerajaan tak betul kita tegurlah, tak ada masalah. Jangan takut pasal gaji. Ini orang ugut sikit, jangan cakap banyak. Elon saya ambil nanti, jawatan habis nanti. Ini dah betul. Joget-joget pun tak apa, halal. Betul tak? Biar tegak sungguh. Jangan ingat senang. Kita duduk di atas pegang jawatan dan sebagainya. Allah akan tanya setiap satu. Kan? Golongan artis nyanyi melalak tak ada masalah. Tak cukup dalam TV, kat luar pula joget atas pentas. Ustaz nak ngajar masjid, tak ada tauliah, tak boleh ngajar. Ada ustaz ngajar joget ke benda? Tuan-tuan, malam ni saya panjat atas meja. Okey tuan-tuan, buat macam ni. Barulah salah. Kita nak ajar tentang akidah, tentang takut pada Allah, beriman pada Allah. Macam-macam hal kan. Patut benda-benda begitu berlebih kurang sudahlah. Memang benar, bukan semua ustaz ada tauliah. Dan kadang-kadang nak ambil tauliah pun bukan senang. Makan masa dan sebagainya. Kadang-kadang ustaz pun sibuk dan sebagainya. Asal dia ngajar betul sudahlah. Bukan dia ajar benda tak betul. Kalau ajar benda tak betul, ada report, ada orang ada mengadu dan sebagainya, tak apalah, ambil lah tindakan. Ini orang berjoget pun tak ambil tindakan. Minum arak, main judi, macam-macam hal perkara yang memang sepakat ulama kata haram dah. Kenapa yang tu tak ditegaskan? Ini orang buat benda baik nak buat tegas sangat. Berlebih kurang sudahlah kan. Dunia dah lah macam-macam, masyarakat dah lah dalam keadaan jahil kan. Kemudian pengajian pula disekat-sekat, habislah. Macam mana? Baik. Jadi itu dia diberikan kepada, kemudian kita nampak semua nikmat ni adalah daripada Allah dan nikmat itu diberikan kepada orang tertentu ataupun makhluknya yang tertentu. Ikut Allah lah Allah nak beri nikmat ni pada siapa.
Dan jangan kita faham sipirnya, kalau kita baik mesti Allah kena bagi kebaikan kat kita. Belum tentu. Sebab pemberian ini hak Allah. Allah nak bagi kat siapa suka hati Allah. Ada contoh kita kata, patutnya corona ni orang beriman tak kena lah. Patutnya corona ni orang kafir je lah kena. Siapa pula? Suka hati Allah. Allah nak bagi kena orang beriman ke, Allah nak bagi kena orang kafir ke, itu hak dia. Dia Tuhan. Suka hati dia. Dia nak bagi siapa pun. Lepas tu kita tak boleh komplain. Sebab kita hanya hamba. Sebab tu kena kenal diri kita siapa. Kita hamba. Ada makna hamba? Makna hamba ni kuli batak. Pencacai. Kita pencacai kepada Allah, kuli batak kepada Allah. Maksudnya benda, maksudnya ikut sudah. Itu maksud dia. Jangan cakap banyak, jangan komplain banyak. Kita cuma hamba di sisi Allah. Apa saja Allah nak beri, terima. Kan? Itu. Macam ada satu kisah tentang dua orang nelayan. Dua orang nelayan ni nak pergi ke laut nak tangkap ikan. Tapi lain-lain agama. Seorang ni Islam, seorang lagi kafir. Pergilah nak start boat dia sampai ke tengah laut. Tapi dia pergi dulu dekat-dekat. Jadi orang Islam ni mula dulu. Dia pun ambil jala dia pun baling jala dia. Sambil baling dia sebut nama Tuhan. Allahu Akbar, dia baling. Moga-moga sebut nama Allah, rezeki murah lah. Kan? Moga-moga boleh lah dapat banyak ikan. Dia niat begitulah. Tiba-tiba kafir ni pula tengok, dia main sebut nama Tuhan dia. Kafir pun nak sebut gak nama Tuhan dia gak. Kafir. Jadi kafir ni pun baling jala dia. Baling-baling jala dia sebut Topekong. Dia kata. Kafir Topekong. Nampak? Dia baling. Lepas beberapa jam lepas tu, masing-masing pakat nak tarik balik lah. Nak tarik balik, nak tengok hasil dapat apa. Kafir ni angkat dulu. Kafir ni angkat, tarik-tarik, sengit bot. Nak ceritanya beratnya dia dapat hasil hari tu. Tarik-tarik sampai sengit bot. Tarik-tarik menimbun ikan kat dalam jala dia. Melompat-lompat ikan. Dia pun kata toceh. Terima kasih atau pekong ni kata. Sebab dia kafir. Jadi yang beriman ni, orang Islam ni, dia tengok, tak apalah, dia pun tarik. Dia pun tarik ringan. Bot sengit buidak. Nampak? Tarik ringan, halu, laju lah tu, tarik cepat Angkat naik, seekor ikan pun tak ada. Yang ada selipar sebelah. Itu pun sebelah. Kalau dua belah boleh tahan kira bawa pergi masjid. Nampak ni sebelah ikan dah tak ada, dapat selipar belah tu, bawa naik atas. Terduduk orang beriman ni, yang Islam ni. Dia pun menang, dia kata, ya Allah, hari ni aku tak ada rezeki agaknya, ya Allah. Sabarkanlah hatiku, ya Allah. Sebut nama Allah dah, tarik-tarik tadi ikan. Nu kapi sebut nama Topekong, tarik-tarik ikan banyak. Allah uji. Malaikat yang menyaksikan dua peristiwa ni nak bertemu dengan Allah. Malaikat pun berkata, ya Allah, Engkau lebih tahu, ya Allah. Cuma aku nak tanyalah, kenapa yang si kafir ni dia dah lah tak menyembah Engkau, dia sebut nama Topekong pula, tapi Engkau bagi rezeki kat dia melimpah-limpah, dapat ikan banyak. Yang orang beriman ni, dia yakin pada Engkau, beriman pada Engkau, siap masa baling jala pun sebut nama Engkau. Tiba-tiba Engkau langsung tak bagi satu rezeki pun pada dia. Kata Allah, apa guna kalau si kafir dapat ikan begitu banyak, tetapi akhirnya ikannya, jalanya, botnya dan dia sekali akan kubakar semua sekali dalam neraka. Sedangkan orang beriman ini, walaupun di dunia seekor ikan pun dia tak dapat, tapi penantiannya nanti di hari akhirat akan kubentangkan mahligai syurga padanya. Sangat selesa dan seronok, macam-macam nikmat dia akan dapat di sana nanti. Jadi maksudnya sini, jangan ingat bila kita orang beriman mestilah kita dapat kebaikan semata. Kadang-kadang Allah uji dengan kesusahan. Biarlah kita susah di dunia, tapi kita senang di hari akhirat. Daripada jadi macam kafir, senang dunia, kaya raya, rumah besar, main judi apa semua, tikar nombor ekor, memanglah kena first prize lah apa semua, tengok orang kaya hebat, tapi dunianya senang, akhiratnya akan melarat dibakar di dalam api neraka Allah.
Jadi kita pilih, kita nak senang dunia atau nak senang akhirat, pilih. Jadi biarlah berlebih kuranglah dunia ni. Jadilah cukup makan minum tempat tinggal, jadilah. Tak sehebat mana pun tak apa. Lagi sikit harta kita, lagi senang kita nak jaga. Lagi sikit hisap kita nanti di hari kiamat. Lagi banyak harta, lagi banyak Allah tanya. Jadi kita ada sikit harta ni, jadi ada lebih sikit kita derma infak. Dia gitu sudah. Tak payah nak lebih sangat. Jadi faham dalam erti kata nikmat tu tadi. Baik. Jadi dalam masalah puji ni, semua ni macam saya sebut tadi, kita kena nampak datangnya daripada Allah dan kembali pada Allah. Jadi kita buat contoh. Ni contoh ajalah, contoh. Katalah Allah, ini Allah, contohlah ni contoh, bukan sungguh saya kata ini Allah. Kata ini Allah, ini kita makhluk. Jadi puji ni semuanya datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Tu dia punya formula dia. Ingat yang tu. Puji bermula pada Allah dan balik pun kepada Allah. Okey, baik. Jadi puji ni kata ulama pecahannya kepada 4 bahagian. Yang pertama disebut puji Allah bagi Allah. Maknanya Allah puji dirinya sendiri. Itu memang jelas kita nampak puji itu datang daripada Allah dan balik pada Allah. Allah puji diri sendiri. Ada Allah puji diri sendiri. Saya ambil jauh lah dalam Fatihah kita baca tiap-tiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang kata ni siapa? Memanglah kita yang baca dalam semayang, tapi ni firman siapa? Firman Allah. Mana Allah yang kata? Jadi maknanya seolah-olah ayat tu berbunyi, segala puji bagi aku, Tuhan sekalian alam, yakni Allah. Seolah-olah Allah puji diri dia sendiri. Allah kata, akulah, segala puji bagi akulah, Tuhan yang memelihara sekalian alam, kata Allah. Maknanya Allah puji diri sendiri. Jadi puji diri sendiri ni layak bagi Allah. Adapun kita jangan puji diri sendiri. Orang pepatah kata, masuk bakul angkat sendiri tak? Itu pepatah lama. Pepatah baru, masuk lift naik sendiri. Ada dia aku. Jaga jangan merosakkan diri. Jadi yang layak memuji diri sendiri Allah. Kenapa Allah puji diri dia sendiri? Memang sebab Allah bersifat dengan sifat Al-Mutakabbir. Salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah. Makna Al-Mutakabbir ialah maha megah, atau dengan kata lain maha sombong. Allah maha sombong. Tak baik ustaz cakap macam tu. Apa pula tak baik? Kalau kena pada tempatnya betul. Kita nak faham maha sombong tu, faham dulu perkataan sombong. Apa makna sombong? Makna sombong tak ada siapa boleh lawan dia. Tu sombong. Allah bersifat dengan sifat sombong, layak bagi Allah, sebab siapa boleh lawan Allah? Allah sombong dengan ilmunya. Siapa lebih cerdik daripada Allah? Bawa datang tengok. Allah sombong dengan kekuasaannya. Siapa lagi kuasa daripada Allah? Bawa datang tengok. Bila ditiup sangkakala nanti, semua makhluk mati, melainkan beberapa malaikat yang rapat dengan Allah, malaikat muqarrabin, antaranya malaikat yang menjunjung arash dan juga malaikat maut. Kemudian Allah perintahkan, wahai malaikat maut, cabut semua nyawa, termasuk malaikat-malaikat aku. Allah malaikat maut pun cabut nyawa, Jibril cabut, habis semua, Mikail semua kena cabut. Dan sekali Allah tanya, siapa lagi yang ada? Kata malaikat Israel, pencabut nyawa. Dia pun pandang kanan, pandang kiri, dia kata, wahai Tuhanku, tidak ada lagi sesiapa pun melainkan aku sahaja, hamba yang hina, yang lemah ini. Tinggal aku seorang saja. Kata Allah, kalau begitu kamu cabut nyawa kamu sendiri. Dalam hadis cerita, malaikat maut cabut nyawa dia. Buat pertama kalinya dia cabut nyawa dia sendiri. Selalu dia cabut nyawa orang, ni dia cabut nyawa dia sendiri. Agak-agaklah kalau kita lah, contoh aja, kalau kita jadi malaikat maut, kita nak cabut nyawa kita, slow ke kuat? Slow lah, sebab nyawa sendiri. Dalam keadaan slow tu, Nabi kata menjeritnya malaikat maut. Kalau siapa-siapa dengarlah dalam alam dunia macam hari ni, siapa dengar jeritan malaikat maut mencabut nyawanya sendiri, nescaya musnah, hancur bumi ni.
kerana terlampau kuat jeritan dia. Tu dia cabut nyawa dia sendiri. Kalau dia cabut nyawa orang, bayang orang tu pula jenis tikar nombor ekor, jenis jahat tak semayang, bayang dia cabut macam mana. Cabut nyawa dia sendiri pun sakit dah. Lah kali bila dia cabut nyawa sendiri, matilah dia. Bila mati, Allah tanya, siapa lagi yang ada? Satu apa bunyi pun tak ada. Sebab semua mati. Masa tu Allah mencabar. Siapa yang dulu rasa dia kuat, rasa berkuasa, bangkit, bangun sekarang. Mana kerajaan yang besar? Bangun. Mana kata kerajaan yang hebat? Bangunlah. Mana Fir'aun? Bangun. Mana habis. Senyap sunyi. Mana? Sebab tu saya kata, siapa lebih berkuasa berbanding dengan Allah? Mana Amerika? Nah, mana Israel? Mana Rusia? Bangkitlah ketenteraan hebat. Bangun. Tak ada. Senyap sepi. Allah yang maha kuasa. Maka layak Allah bersifat dengan sifat sombong, kerana tak ada siapa boleh lawan dia. Kita nak bersifat dengan sifat sombong, banyak orang lawan kita. Kita nak sombong dengan ilmu kita, ada lagi hebat daripada kita, lebih cerdik daripada kita. Kalau kita baru hafal Quran 30 juzuk, ada orang bukan setakat Quran dia hafal, hadis dia hafal. Kalau kita boleh hafal Quran dan hafal hadis, tak cukup hebat. Ada orang bukan setakat hafal Quran, tafsir Quran dalam kepala. Kalau kita boleh hafal dengan tafsir Quran sekali, ada orang lagi hebat. Ada seorang ulama namanya Said Nursi, Badi'uz Zaman Said Nursi. Bukan sakat Quran dihafal, bukan sakat hadis dihafal, kamus pun dalam kepala dia. Kamus pun hafal. Nampak? Punya hebat, punya alim. Nampak? Mana kata nak challenge, kalau kita kata kita hebat, ada lagi orang lagi hebat. Kalau nak kata Syekh Said Nursi Badi'uz Zaman tu hebat dah dengan hafal kamus, tak cukup hebat lagi. Kerana Nabi Muhammad lagi hebat. Kerana Nabi Muhammad bukan sakat hafal Quran, Quran turun kat dia. Kita hafal Quran je, tapi Quran kan turun kat kita. Cakap dia jadi hadis, kita hafal hadis, tapi dia cakap tu jadi hadis. Dia batuk pun hadis, dia buat apa pun hadis. Hebat baginda Nabi Muhammad SAW. Ada. Jadi tak boleh challenge. Kan? Nak kita nak sombong dengan apa? Jawatan kita. Ada orang lagi atas daripada kita. Jadi sentiasalah kita takkan boleh sombong, kerana sentiasa kita berada di tempat yang rendah. Nak sombong dengan kekayaan, dia sombong sebab dia boleh pakai Mercedes. Baru Mercedes, ada orang pakai Ferrari. Nampak? Dia nak sombong dengan Ferrari dia. Ferrari apa? Ada orang naik kapal terbang terus. Tak ada kereta. Nak pergi masjid terjun terus daripada kapal terbang. Punya kaya. Nampak? Nak kata hebat dengan dia punya kaya kapal terbang, ada orang lagi hebat naik roket terus, semayang dekat planet Pluto. Tak main semayang di bumi. Nampak? Nak cerita kononnya makna masa nak kata takkan boleh kita lebih. Sentiasalah nak kita berada di tempat yang rendah. Sehebat mana pun kita tetap rendah, kerana yang hebat, yang tinggi, yang power, semuanya semata-mata Allah. Tu maksud dia kan. Jadi layak Allah puji diri dia sendiri. Tu yang pertama. Yang kedua, Allah memuji makhluk. Kan? Allah puji makhluk. Di tengah malam kita bangkit tahajud, semayang tahajud, Allah panggil para malaikat dia, wahai malaikat-malaikatku, tengok ni hamba aku ni, dalam keadaan orang lain sedang nyenyak tidur, dia bangkit untuk mengerjakan tahajud kepadaku, dia sujud kepadaku. Allah tunjuk, Allah bangga, Allah puji. Bila Allah puji, tak payahlah kita nak harap manusia puji. Tapi kita ni jenis tak puas hati. Bangkit pada tidur subuh tu, kebetulan ada kuliah subuh di masjid, dia pun pergi terlelap, tersengguk-sengguk. Kawan dia pun siku, mak, ustaz kat depan tu, apa sengguk-sengguk ni ustaz tu. Dia pun kata, han tak tahu semalam aku berapa rakaat. Cuba han tanya. Kawan dia pun tanya, berapa rakaat semalam? 24. Itu hari kerja. Kalau hari cuti 48. Tu dia habis lah, tak ada apa pun, haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Hari ni tengok orang derma, dia nak bagi duit cek 10,000 kan, cek 10,000, 20,000, baguslah, banyak derma bagus.
Tapi dia tak puati. Kalau cek tu kecil. Nama pun kecek. Nampak? Kecil je. Jadi tak nampak. Orang tak nampak lah berapa angka kosong tu. Nah, jadi dia buat dipanggil replika cek pakai cardboard. Tulis besar-besar. 100000. Oh, bulat besar. Seorang pegang sini, seorang pegang sana. Kamera cik, ambil gambar. Patut kameraman jangan ambil gambar, baling dengan kamera atas kepala dia. Apa nak tayang kat orang kenapa? Allah tahu cukup dah. Mu derma RM1 pun Allah tahu dah. Lebih baik Allah puji dah walaupun RM1 daripada mu derma sampai 10,000 nak manusia puji. Kan tak? Lepas tu dia jawab pula, sebab tu saya derma RM1 je Ustaz. Tapi tu kedekut pahit kan? Takkan dari dulu RM1. Nampak? Rezeki Allah bagi tambah dah. Daripada naik basikal, naik motor. Pada naik motor 2 tayar, naik 4 tayar kereta kan? Lama-lama Allah bagi rezeki lagi 6 tayar, naik lori kan? Lah kali 4 tayar balik, van jenazah. Nampak? Makna kata rezeki meningkat. Jadi kalau rezeki pun bertambah, takkan derma tak boleh bertambah. Kan tak? Tu. Baik, jadi Allah puji makhluk. Jadi tapi tadi kita sebut puji ni datang daripada Allah dan balik pada Allah. Sekarang ni puji ni terhenti di makhluk. Kata balik pada Allah, ni berhenti kat makhluk. Macam mana kira? Kan? Jadi kita tengok, bila Allah puji makhluk dia, persoalan yang timbul, makhluk yang Allah puji tu boleh bangkit tahajud di tengah malam. Persoalannya, siapa yang bangkitkan makhluk tu di tengah malam? Kalau bukan Allah. Jadi bila Allah puji makhluk, makhluk tu hebat, siapa yang hebatkan makhluk tu? Allah lah. Jadi sama tak macam Allah sebenarnya puji diri dia juga. Sebab kehebatan makhluk tu bukan makhluk tu yang hebat, Allah yang hebatkan dia. Kan? Macam kita buat ni dekat labu sayung ni, kita ambil tanah tu, kita buat jadi bentuk labu sayung, kita pun cat, bulu lukis gambar bunga apa semua, dah cantik-cantik elok, dah bakar siap, kita pun letak depan. Kan? Lepas tu kita sendiri kata, cantiknya. Siapalah yang buat ni? Siapa buat? Dia buat. Nampak? Macam tu ni, Allah kata bagusnya hamba-Ku ini. Siapa yang buat hamba tu bagus? Allah puji diri dia sendiri. Jadi bukan kita. Bukan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Kita pas sembahyang, kita zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita puji Allah. Jadi makhluk memuji Allah. Sekarang ni kita faham tadi formula dia, puji ni datang daripada Allah dan balik pada Allah. Sekarang ni nampak puji ni mula daripada makhluk. Macam mana kira pula? Memang terhenti di Allah tapi mula daripada makhluk. Sekali lagi timbul persoalan yang sama. Yang menyebabkan makhluk ni boleh berzikir, sebut nama Allah, siapa yang izin? Siapa yang buat? Siapa yang gerakkan bibir kita? Siapa yang gerakkan lidah kita? Siapa yang keluarkan suara kita? Kalau bukan Allah, Allah lah yang menyebabkan kita berzikir. Kalau Allah tak nak kita berzikir, kita tak berzikir. Sebab tu saya pesan, seboleh-bolehnya kalau tak ada hal-hal emergency, tak ada hal-hal kepentingan lain, lepas habis sembahyang berzikirlah dengan imam sampai sudah, sampai doa, dan kemudian kita balik sama-sama. Jangan papa sembahyang lompat terus atas motor. Takut kan? Itu tanda Allah tak izin mulut kita sebut nama dia. Kenapa? Kerana Allah benci. Takut-takut jadi begitu. Kan? Jadi kita biasakan diri kita untuk berzikir, duduk dengan imam. Sebab inilah waktu yang kita boleh berzikir pun. Waktu lain kadang-kadang payah. Betul tak? Siapa sini sementara tunggu trafik light merah, la ilaha illallah ada? Jarang-jarang lah. Lagi dia bising adalah lampunya merah. Nampak? Jarang-jarang orang yang sentiasa diri dia nak berzikir je. Kalau ada bagus, tapi jarang-jarang. Jadi bila kita tahu kita ni jarang-jarang berzikir, peruntukkan masa lepas sembahyang, memang jadikan seolah-olah amalan tu macam wajib bagi diri kita, supaya esok bila kita mati adalah bekal kita bawa balik, adalah zikir bawa balik. Ini apa bekal pun tak ada. Jangan ikut Wahabi kata tak bid'ah lah pun, itu lantak dia. Kita nak beramal sebab kita nak balik jumpa Allah. Kalau tak ada amal, nak bawa apa? Gitu. Jadi maknanya
yang mengizinkan pun Allah dan balik pada Allah. Maknanya puji itu pun tetap datang daripada Allah. Allah lah yang gerakkan mulut kita untuk puji dia, dan puji itu balik pada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, makhluk memuji makhluk. Kalau kita faham 1, 2, 3, yang keempat ni lagi senang kita faham. Bila makhluk muji makhluk, makhluk A puji makhluk B. Kita puji kucing lah contoh. Kita pun makhluk, kucing pun makhluk. Kita kata comelnya kucing ni, warnanya cantik, bulunya lembut, kita kata. Kita puji kucing tu, yang sebenarnya puji tu tetap datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Walaupun puji tu nampak berlegar di antara makhluk dengan makhluk sahaja. Kerana apa? Siapa yang buat diri kita ni untuk puji makhluk tu, kucing tu, kalau bukan Allah yang buat? Allah yang gerakkan mulut kita untuk memuji kucing. Kemudian kucing tu lawa, bulunya cantik dan sebagainya tu, siapa yang cantikkan kucing tu? Kalau bukan Allah. Maka hakikatnya tetap puji itu datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Maka sebab itulah ulama menyebut alhamdulillah dengan nama segala puji hanya milik Allah. Maksud segala tu 1, 2, 3, 4 ni, apa macam mana cerita pun, pusing macam mana pun, tetap puji itu datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Boleh? Jadi ni pelajaran malam ni. Pegang kemah-kemah balik ni. Jadi esok bila keluar pada masjid ni, kawan kita duk puji kata, bagus hang ni. Sebut alhamdulillah. Dan pegang datang daripada Allah. Jangan mulut je sebut alhamdulillah, tapi dalam hati baru hang kenal aku siapa. Tu tak jadi. Nampak? Jadi biar luar dengan dalam sama. Luar sebut alhamdulillah, dalam pun pegang apa yang dipuji ni adalah Allah, bukan aku. Aku tempat lalu saja. Tempat nak orang cakap pinjam jalan aja. Tapi sebenarnya hakikatnya datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kuliah yang akan datang tu tak tahu bila pula lah, insya-Allah lah. Ada insya-Allah. Diizinkan Allah, masih lagi bernyawa hidup, insya-Allah kita berjumpa lagi. Kita akan sambung kalimah seterusnya, allazi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati. Sambung situ pula insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Moga-moga apa yang dibahaskan, apa yang kita pelajari pada malam ni diizinkan Allah untuk kita memahaminya dan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Dan macam biasa di bahagian hadapan masjid, di luar, di belakang sana tu, ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan dan puan-puan membeli sambil menderma. Niatlah untuk menderma kepada sekolah kami. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan ini kami dapat meneruskan pengajian sekolah kami sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.